Okey, masuk. Tutup. Okey, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cakri. Pada ini saya ambil masa sikit untuk kita buat sesi bimbingan mentoran. Jadi masalah yang kita dapati, yang saya dapati lah, bila kita berlaku je PDPR ni, timbul masalah, iaitu guru-guru matematik kita ni yang tidak bersedia untuk menjalankan PDPR. Okey, jadi pada bab ini kita akan bincang sama untuk kita cari jalan penyelesaian lah, agar murid ataupun guru kita ni bersedia dan murid kita dapat impak daripada apa yang cikgu akan lakukan. Okey, untuk seterusnya saya akan tanyakan beberapa soalan kepada Cikgu Syakrin untuk dapat maklumat lah. Yang pertama sekali, apa yang guru mahukan daripada sesi coaching ini, dan apa matlamat yang cikgu mahu capai daripada pertemuan ini? Pada sesi coaching kali ini saya memastikan untuk dapat bimbingan dan pandangan macam mana kita boleh laksanakan sesuatu untuk membantu guru-guru matematik sekolah kita ni untuk melaksanakan PDPR yang lebih berkesan lah. Okay, supaya nanti bila matlamat ni untuk murid-murid kita jugalah, supaya murid kita dapat menjalankan PDPR dan dapat pendidikan yang sepatutnya walaupun dalam musim COVID ni. Okey. Sebenarnya kenapa agaknya cikgu mencapai utama itu? Sebenarnya saya mendapat beberapa komplain dari beberapa komen daripada ibu bapa bahawa guru-guru matematik kita ni dia buat PDPR ni kurang berkesan, dan juga ada juga beberapa guru yang tidak melakukan PDPR yang baik untuk murid-murid, sehingga kan murid-murid ni ada yang tidak bermotivasi lagi untuk belajar matematik, ada yang hilang minat dari matematik. Saya rasa kita perlu lakukan sesuatu untuk mengatasi masalah tu. Okey, saya pun dah dapat kesan masalah tu. Jadi apa yang cikgu fikir? Cikgu fikirlah orang lain harapkan kepada tujuan cikgu ni. Saya fikir apa yang diharapkan oleh yang pertama sekali oleh guru lah. Okay, apa yang guru harapkan supaya kita dapat beri satu panduan ataupun modul kepada mereka, supaya macam mana mereka boleh melaksanakan PDPR ni dengan lebih baik dan sistematik. Dan juga harapan ibu bapa, mungkin juga harapan ibu bapa mengharapkan supaya walaupun murid-murid di dalam perintah kawalan pergerakan ni, murid masih lagi dapat belajar dengan baik di rumah, sama ada secara bersemuka dengan guru dan dengan secara online dengan guru ke, ataupun kaedah-kaedah lain yang boleh menaikkan semula semangat mereka untuk belajar matematik. Okey, bagus, insyaAllah. Jadi agak-agaknya siapa lagi yang perlu tahu tentang rancangan cikgu ni, rancangan yang kita nak buat ni? Siapa lagi yang perlu tahu? Yang perlu kita untuk memastikan kita punya program ni berjalan lancar, ada beberapa pihak yang perlu ambil maklum lah berkenaan dengan perkara ini. Yang pertama sekali guru tu sendiri. Okay, kita akan, lepas kita dah dapat apa yang kita nak buat tu, kita kena sebarkan kepada guru macam mana apa yang boleh mereka lakukan, dan juga kepada ibu bapa tu sendiri apakah tindakan kita untuk mengatasi masalah PDPR ni, dan juga seterusnya murid tu sendiri, supaya mereka dapat tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk membolehkan mereka menyertai PDPR dengan baik. Okey, alhamdulillah. Jadi daripada apa yang maklumat yang cikgu sampaikan tadi, jadi situasi kita sekarang ni ada beberapa perkara lah yang perlu kita ambil titik beratkan. Yang pertama sekali dari segi cikgu kita lah, cikgu kita yang masih belum bersedia. Dan yang keduanya dari segi murid kita lah. Murid memang harapkan daripada guru semuanya. Jadi kita, tumpuan kita pada hari ini ialah macam mana kita nak bimbing cikgu-cikgu kita ni untuk bersedia dengan PDPR ni. Okay, seterusnya, sekarang saya nak tahu berkaitan dengan realiti sekarang, keadaan semasa sekarang tentang cikgu-cikgu kita. Jadi macam mana agaknya situasi sekarang ni, yang sekarang ni lah yang berlaku ni? Situasi yang berlaku sekarang ni sebenarnya kita bukan nak cakap yang cikgu-cikgu kita tidak melaksanakan PDPR, tapi ni PDPR yang mereka laksanakan tu terlalu, orang kata, old school, ataupun tak dapat tarik minat murid dengan lebih baik. Tentunya hanya sekadar memberi latihan dalam grup WhatsApp. Jadinya bila latihan tanpa bimbingan,
murid akan jadi lemah semangat. Macam mana kita nak buat kan? Jadinya masalah tu disampaikan ibu bapa kepada saya, yang ibu bapa sendiri pun untuk subjek matematik, topik matematik sekarang kan ibu bapa sendiri pun sukar untuk ibu bapa tu sendiri untuk membimbing anak-anak. Memang perlu bantuan guru. Jadi masalahnya berlaku dekat situ. Guru kita bagus kalau belajar berhadapan, tapi sebabkan PDPR ni mereka tak tahu macam mana kita nak, macam mana diorang nak bagi pembelajaran tu lebih menarik dan lebih, orang kata lebih aktif seperti dalam kelas. Jadi kalau kita lihat di situasi sekarang ni kan, yang kata sekarang ni dengan matlamat yang kita nak capai kan, kalau saya bagi sekarang daripada 1 hingga 10, agak-agak kita ni berskala berapa? Okay, dalam jurang dia tu kalau katakan 1 hingga 10, saya boleh katakan jurang dia dalam 4 ke 5 lah. Dia punya skala ada dalam 4 ke 5. Kita masih ada separuh lagi. Kita rapatkan sangat berbahasa dalam lah. Maksudnya memang banyaklah perlu kita ambil tindakan dalam guru kita, insya-Allah. Okey, kan? Jadi dengan keadaan yang cikgu kata dalam 4 hingga 5 kan, agak-agak memang kita perlukan masa yang agak segera lah untuk. Jadi agak-agak cikgu boleh mulakan tindakan seterusnya. Okay, tindakan ni sebenarnya selepas saya mendapat maklum balas daripada ibu bapa berkenaan dengan perkara ini, saya dah mula merangka beberapa tindakan yang perlu dilaksanakan. Antara tindakan awal yang terus saya laksanakan ialah menjalankan mengumpul maklum balas yang lebih banyak, yang lebih tepat antara guru, murid dan juga ibu bapa, dan juga mengumpul beberapa maklumat lah. Jadinya kalau dikatakan untuk time frame tu, saya jangkakan kita kena laksanakan secepat mungkin lah. Kalau secara realistiknya dalam 3 atau 4 hari yang akan datang lah, supaya pada minggu hadapan mula-mula dapat melaksanakan PDPR, dapat menikmati PDPR yang lebih berkesan dan juga aktif. Okey, jadi kalau tindakan cikgu ni, saya harap dapat tindakan yang pantas lah. Kalau tempoh 23 hari ni, saya pun insyaAllah akan menyambut penuh lah. Sebab kita dah tahu murid kita ni pun agak ketinggalan kan. Jadi saya harapkan lah kalau boleh memang dalam masa 1-2 hari ni kita akan terus mula lah. Okey, jadi kalau dalam masa 3 hari ni kan, yang cikgu nampak, apa agaknya penghalang daripada pelaksanaan PDPR yang cikgu nampak lah? Antara penghalang yang paling utama sekali ialah dari segi capaian internet lah. Kalau katakan cikgu tu nak buat Google Meet ke apa ke, jadi masalah dia adalah capaian internet dalam beberapa kawasan yang berdekatan. Selain daripada itu, guru-guru juga belum mempunyai pendedahan yang lebih baik berkenaan dengan alatan atau instrumen-instrumen yang boleh digunakan bagi melaksanakan PDPR yang aktif dan juga berkesan ni. Tentunya tak semestinya cikgu tu buat secara online, tapi dia boleh buat cara yang lebih menarik. Contoh jadi saya tengok, saya baca di Sabah Sarawak, cikgu tu sampai pergi ke rumah untuk berikan latihan dan tunjuk ajar. Mungkin juga kita boleh tengok peluang dari segi itu jugalah untuk anak-anak murid kita yang berada di kawasan yang memang orang kata tak suka untuk lompat talian. Sebenarnya murid yang suka lompat talian ni masih dari segi minoriti lah dalam mengikut maklum balas saya dapat dalam 10% murid kita daripada tahun 1 hingga tahun 6 tidak mendapat capaian internet yang baik. Ada capaian internet tapi 10%. Jadinya ada capaian internet tapi nya tak baik lah, kurang. Yang 10% tu tak dapat lah, tak mencapai. Kalau dapat 10% tak mencapai. Maknanya kita dari segi internet dia tak masalah sangat lah. Masalah sangat. Dia masalah dia lebih kepada kemahiran guru. Okey, jadi daripada maklumat-maklumat yang cikgu dah sampaikan tadi, saya ingin memberikan sikit maklumat lah. Yang pertama sekali yang saya dapat kesan ni adalah kita rasanya tak terlalu suka untuk menjalankan program yang cikgu belajar dalam ni. Sebab antara sebabnya kita tidak melibatkan ramai guru yang ada matematik kan. Cuma kalau tak salah dah 4 orang je guru matematik tu kan. Okey, yang pertama. Yang keduanya, guru yang kita ada ni pun semuanya dah pengalaman. Saya kira dah lebih dari 5 tahun hingga 10 tahun pengalaman kan. Jadi dari segi pengajaran tu tak masalah lah. Cuma dari segi kita nak terapkan konsep PDPR ni. Dan yang ketiganya, murid-murid kita pun setiap kelas tu tak ramai kan. Paling minima, paling maksima pun 15 orang kan, tahun 6 kan. Dan paling minimal 9 orang kan. Jadi itu kata dari segi murid memang tak ada masalah lah. Kita masalah kita ni, murid kita ni memang dahagakan ilmu kan. Tapi ilmu tetap dapat sampai kepada murid lah. Okey, jadi itu masalah kita. Tiga yang kita kena tengok lah. Dari segi
guru tak salah, saya rasa mana-mana ada. Cuma nak terangkan macam mana cara kita nak gunakan. Mungkin dari segi teknologinya kan, alatan dia ataupun internetnya. Mungkin kat sekolah tu salah kan, mungkin di rumah ke. Apa dia punya talian tu mungkin tak apa elok kan. Jadi kita akan tengok. Okey, cukup. Jadi kita teruskan. Sekarang ni sebagai langkah pertama, apa rasa yang cikgu yang perlu buat untuk kita selesai masalah ni? Macam saya cakap tadi lah, kita nak macam saya cakap tadi, untuk selesaikan masalah ni, yang pertama sekali, langkah pertama saya dah ambil iaitu mengumpul maklum balas dan juga komen-komen daripada semua pihak lah, ibu bapa, guru dan juga murid itu sendiri. Okey, lepas tu kita dah kena pasti masalah dia apa sebenarnya. Masalahnya lebih kepada kemahiran guru tu untuk menggunakan peralatan-peralatan PDPR yang lebih lebih boleh menarik minat dan memberikan aktiviti PDPR yang lebih aktif tu. Jadinya sehingga kan dia menyebabkan murid tu sendiri dalam minat terhadap matematik, juga dalam minat untuk belajar. Mereka lagi minat dah duduk rumah kan, lagi minat tengok TV, lagi minat nak main lah maksudnya. Jadinya untuk tarik balik minat dia ni, kita kena kukuhkan kemahiran guru tu dulu. Jadinya sebelum ni untuk murid-murid unit ICT saya dengar dah buat satu program sebelum PKP dulu. Dia dah buat program untuk perkenalkan kepada murid-murid kenal dengan Google Classroom, kenal dengan quizzes. Okay, cumanya program tu kita boleh sempat lagi buat pada guru-guru, tiba-tiba kita berlaku PKP. Maksudnya murid kita ni dah ada asas lah. Dia dah ada asas. Google Classroom tu maksudnya jadi ID kan. Jadi kita dari situ maknanya kita dah ada satu penggunaan yang baik lah kan. Jadi maknanya kita cuma tinggal beri tumpuan pada guru lah kan. Bila cikgu ni confident untuk menjalankan PDPR, saya rasa murid lagi mungkin senang untuk terima. Gitu kan. Jadi apa juga? Jadi apa pada saya lah, apa lagi harapan? Kalau cikgu tengok kan, kalau kita tengok pada murid memanglah harap kan. Jadi harapan ibu apa lah, macam mana pandangan cikgu Syakir? Ya cikgu apa? Daripada respon-respon yang cikgu Syakir terima lah. Daripada respon yang saya terima, ibu apa ni dia mengharapkan guru tu dapat memberi bimbingan yang bukan diminta bimbingan yang maksimum, maksudnya bimbingan yang optimum. Maksudnya dapat tunjukkan cara dulu ke asal dulu lah, supaya murid, kadang-kadang kan murid masuk PDPR ni ibu bapa ada belakang sekali kan. Jadi ibu bapa pun akan belajar sekali, dia pun boleh bimbing anak tu sendiri. Cumanya masalah yang berlaku sekarang ni, bimbingan tu sangat-sangat minimum. Jadi saya kena pasti memang dia jadi minimum tu itulah sebabnya cikgu kita tahu macam mana, apa lagi cara yang boleh guna selain daripada guru, apa lagi cara dia boleh guna untuk membantu murid ni dan membimbing murid ni. Sebenarnya ada banyak cara lagi. Lepas pembacaan saya buat, lepas saya berdiskusi dengan cikgu-cikgu daripada sekolah lain, kita tengok sebabnya PDPR ni dah dijalankan dalam seminggu lebih kan. Jadinya banyak kaedah-kaedah yang mereka kongsikan di internet yang kita boleh gunakan. Jadinya itulah pada saya nak kumpulkan semua tu, kita bincang balik dengan cikgu matematik, kita susun strategi kita betul-betul, dan kita bagikan dia orang macam guidelines lah, macam mana untuk melaksanakan PDPR yang lebih baik. Okey, kita tanya ada cikgu Syakir ni. Sebab saya tengok cikgu Syakir dah ada dah buat tindakan dan nampaklah masalah kita ni. Jadi pada pandangan cikgu lah, kalau kita biarkan benda ni berurutan, apa agaknya kesan? Maknanya kita biarkan cikgu menjaga sendiri, apa agaknya kesan yang akan timbul? Kesan dia kan, sebabnya kita baru lagi, sekarang ni baru seminggu dan dah masuk 2 minggu lah untuk PDPR ni. Jadi kesan dia pada jangka masa panjang, kesan yang buruknya, yang paling orang kata worst case scenario lah kan. Worst case scenario ni murid tu akan betul-betul lost, hilang minat langsung terhadap mata pelajaran, hilang minat nak belajar. Jadinya bila dia orang naik sekolah balik, katakan lepas dah habis COVID nanti, bila naik balik sekolah, cikgu terpaksa mengajar semula seperti murid tu daripada tahun 1. Balik awal macam balik awal-awal. Sebabnya asas pun akan hilang. Sebabnya bila kau lah murid kita kan, bila bercuti ni kan dia cuti betul. Jadi bila kita tak bimbing, kita tak atasi masalah ni, dia akan menyebabkan mereka hilang minat dan kita akan ada masalah dari segi dari segi penguasaan mereka terhadap matematik akan datang. Itu masalah tu. Jadi lepas COVID ni mungkin masa yang kita ada tu mungkin terlalu singkat, mungkin akan ada aktiviti lain yang kita laksanakan, jadinya dari kita akan kerugian masa dan tenaga kat situ. Tenaga murid tu dan juga masa tu sendiri.
Ya, okey. Saya faham. Jadi terima kasih dengan maklumat awal yang saya terima ni. Jadi banyaklah input-input yang telah saya terima dari Cikgu Syakirin berkaitan dengan program dan apa masalah yang kita hadapi ini. Jadi sekarang ni saya nak tahu lah Cikgu Syakirin, jadi apa langkah-langkah untuk kita seterusnya untuk jalankan ataupun untuk menarik minat cikgu-cikgu ni agar lebih mahir kan. Jadi bagaimana matlamat ni sesuai dengan ataupun apa matlamat cikgu lah dengan program yang cikgu nak jalankan ni. Okay. Matlamat ni kalau secara peribadi ni, matlamat dia ni selain daripada saya dapat bantu cikgu ni untuk lebih fokus, lebih terarah dalam aktiviti PDPR mereka ni, saya juga dapat tingkatkan saya punya kemahiran sendirilah dalam penyampaian saya kan, dalam penyampaian PDPR saya supaya lebih menarik dan juga dapat menarik minat murid untuk meminati mata pelajaran automatik dan menguasai kemahiran sepatutnya mereka kuasai walaupun dalam situasi kita sekarang ni. Okey, insyaAllah saya doakan Cikgu Guru Syakirin dapat teruskan program kita ni. Jadi saya boleh Cikgu Syakirin, agak-agaknya ada tak yang cikgu nampak halangan-halangan yang boleh mengganggu Cikgu Syakirin untuk melaksanakan maklumat sampai maklumat kepada guru-guru dan murid ni? Halangan dia macam biasalah. Halangan dia sebabnya kita tak boleh nak bersemuka. Jadi maklumat tu kita bergantung kepada masa ibu bapa ataupun guru tu sendiri yang membaca mesej. Kalau kita hantar mesej ke kita ataupun kita buat Google Meet pun, kekangan dari segi masa, kekangan dari segi capaian internet yang baik, okay? Jadinya itulah antara kekangan yang mungkin kita akan hadapi lah sekiranya kita teruskan dengan pelan tindakan kita ni, pelan tindakan PDPR ni. Jadinya dua kekangan besar ni. Yang pertama sekali penyampaian maklumat tu. Okay, kita mengharapkan penyampaian maklumat yang menyeluruh lah, tapi kita menjangkakan akan ada kekangan kat situ sebabnya masa dari segi masa kerja mereka, dari segi masa mereka aktif lagi, dan juga itulah capaian internet yang untuk 10% murid tadi. Kita pun faham, saya pun faham bila kita PDPR ni kita memang mengharap sangat lah penyertaan ibu bapa kan. Sebab apa? Pertamanya dari segi mungkin dari segi perkongsian alat-alat telefon kan. Yang keduanya dari segi masa ibu bapa tu. Sedangkan kita kalau nak buat memang kalau PDPR ni tak ada masa kan. Siang boleh, malam boleh kan. Tapi kalau ikut pengalaman saya lah di kampung-kampung ni, puasa yang sesuai ni memang pagi lah. Sedangkan pagi tu mungkin ibu bapa ni tak ada di rumah kan, kerja kan. Ya maksudnya ada yang dapat kerja lah, ada yang boleh kerja kampung kan. Jadi itu kena timbul masalah kan. Tapi tak apalah, kita akan bincang lagi terus lanjut macam yang kita nasihatkan. Jadi saya tengok pada apa yang Cikgu Syakirin malam tadi, semangat untuk Cikgu Syakirin untuk meneruskan program ni agak tinggi lah. Jadi apa maksudnya Cikgu tentang tu? Saya untuk selesaikan masalah ni, saya rasa motivasi saya dan juga keinginan saya untuk memastikan program ini berjalan adalah sangat tinggi. Sebabnya saya tak nak nanti pada masa akan datang akan berlaku masalah dari segi penguasaan murid terhadap kawalan matematik yang sepatutnya mereka kuasai. Okay, bila berlaku masalah ini, dia akan merugikan diri kita sendiri, dia akan merugikan masa kita, dia akan merugikan tenaga kita, dan dia akan merugikan murid itu sendiri. Murid itu sendiri tak dapat menguasai dan dia akan bawa lah. Masalah tu akan bawa garapan-garapan sehingga tahun 6, dan kalau kita tak selesaikan kat tahun 6 sampai sekolah menengah pun akan melalui masalah tu. Macam kita tahu sekarang ni UPSR pun tak ada, PMR pun tak ada. Jadinya murid-murid itu sendiri, motivasi dia untuk belajar sendiri pun akan agak kurang lah. Sebabnya mereka tidak menjumpai satu peperiksaan yang besar sehingga SPM. Jadi dia akan, orang kata, terapung-apung lah. Jadi sebab tu saya bersemangat untuk selesaikan masalah ni dengan segera dan juga dengan berkesan supaya kita dapat atasi masalah yang orang kata worst case scenario tu kita dapat atasi dengan segera. Okey, saya faham. Jadi mengikut data yang saya perolehi lah, sebelum ni kan, sebelum PDPR ni, murid kita dari segi keseluruhan memang ada masalah tu kan. Daripada 90 orang murid kita ni yang betul-betul tak boleh membaca cuma dalam 5 orang je. Maknanya yang lain-lain tu semua dah boleh menguasai dah dalam menanggung semua kan. Jadi segi murid saya kata memang tak ada masalah. Dan kita cuma nak mengukurkan cikgu dan juga penggunaan alat dia kan, yang kita nampak lah. Jadi
untuk Cikgu Syakrin nak melaksanakan program ni kan, agak-agaknya apa boleh tak Cikgu Syakrin bentangkan langkah-langkah untuk kita jalankan program kita ni? Okey, antaranya langkah-langkah yang telah saya rancang, yang pertama sekali seperti yang saya kata, saya dah jalankan, iaitu pengumpulan feedback komen-komen berapa, maklumat daripada berapa murid dan guru-guru. Seterusnya sekarang ni adalah dalam proses pengumpulan maklumat lah. Saya dalam proses pengumpulan maklumat, saya kumpulkan maklumat-maklumat, modul-modul dan juga manual penggunaan peralatan-peralatan KDPR yang boleh digunakan oleh guru-guru kita. Okey, selepas itu selepas kita dapat mengumpul maklumat tu, saya akan buat perbincangan dengan guru-guru matematik. Dan kalau boleh Tuan Haji masuk sekali lah dalam perbincangan tu. Kita nak pilih, kita nak pilih mana yang bersesuaian dengan murid kita. Sebabnya ada yang modul-modul ni tak semua sesuai dengan kita punya aras murid kita. Jadinya saya akan buat perbincangan dengan guru-guru untuk pilih yang mana yang bersesuaian, dan seterusnya kita akan susun lah. Contohnya dalam modul tu, modul ni sesuai untuk dilaksanakan secara Google Meet ke, modul ni sesuai untuk dilaksanakan secara Google ke. Sesuai dengan program sesuai dengan program tu. Jadi selepas kita bincang dengan guru, kita dah susun, kita akan sampaikan maklumat itu kepada ibu bapa dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk infografik, apa yang kita akan laksanakan dan apa guru akan laksanakan. Dan guru-guru pun dah tahu apa yang mereka perlu laksanakan pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu PDPR mereka. Jadinya, dan selepas tu kita akan laksanakan program itu. Dan selepas dalam 2 minggu dilaksanakan program kita ni, saya akan kumpul semula maklum balas daripada semua pihak untuk kita tengok keberkesanan dia. Okey, kalau katakan alhamdulillah berkesan, kita boleh mantapkan lagi ke. Ataupun kalau katakan ada masalah, keberkesanan dia kurang, mungkin kita akan ubah sedikit berdasarkan kepada maklumat yang kita terima. Jadi kita akan ulang proses tu sehingga betul-betul mantap, sehingga betul-betul kita dapat atasi. Kurang-kurangnya saya punya target, sekurang-kurangnya tak dapat 100%, dapat dalam 90% atau 50% murid kita menyertai PDPR dengan lebih aktif, dan juga dapat mendapat kemahiran matematik yang sepatutnya mereka dapat walaupun dalam situasi COVID kita sekarang. Okey. Jadi daripada apa yang Cikgu maklumkan tadi, saya tengok ada dalam 5-6 langkah ni. Yang pertama, yang kedua, pengumpulan feedback dah selesai. Sekarang dalam proses pengumpulan data maklumat kan. Dan seterusnya, rancangan Cikgu tadi ialah kita nak buat perbincangan bersama guru-guru matematik lah. Jadi nanti untuk perbincangan nanti, Cikgu tetapkan tarikh yang sesuai. Nanti Cikgu beritahu saya, tengok masa kan kalau kita akan keluarkan satu surat lah, maklumat kepada Cikgu, agar Cikgu yang terlibat tu bersedia lah, kita sama-sama. Saya pun berminat untuk sama-sama mengikuti program ni sebab memang kerjaan ni buat bidang saya kan. Jadi kita pun nak mengekalkan kita punya matematik kita ni memang dasar tinggi kan. Jadi kita Cikgu pun tahu. Jadi kita kalau boleh kita terus kekalkan dengan apa yang telah ada ni, sekurang-kurangnya kekalkan lah, ataupun sebaiknya lebih tinggi lagi kan. Jadi Cikgu nanti dapatkan tarikh yang sesuai. Walaupun saya nanti saya akan keluarkan satu surat maklumat kepada Cikgu untuk kita jumpa lah, buat bincangan suara. Dan bila dah selesai nanti, kita dah selesai terangkan kepada berapa, dah selesai terangkan kepada guru-guru, kita tengok, kita akan jalankan. Tengok macam-macam Cikgu beritahu tadi dalam masa 2 minggu. Kalau perlu kita jumpa semula, kita tengok balik semula feedback murid, penjaga dan sebagainya. Kalau perlu kita jumpa semula, macam kita fokus sekali pada tiap kritik, kita tengok kesanannya kan. Mana yang rasa kita boleh sesuai, kita teruskan. Mana rasa-rasa yang tidak tak datang kesan yang baik, kita cuba kaji balik, perlu diteruskan ataupun kita cuba ubah lain. Okay, Cikgu ya. Jadi saya memang dari segi saya sebagai guru pemakanan lah, kurikulum ni memang mengharapkan sangat lah. Bukan sahaja matematik lah, semua subjek, tapi tumpuan saya pada kali ini memang pada matematik lah. Jadi kalau matematik ni menunjukkan satu feedback yang baik, saya akan cuba lagi lah untuk subjek yang lain lah. Tapi tamat saya nampak yang jalan ni memang sahaja matematik lah kan. Kita sebelum ni memang kita ni yang kita nampak memang dia aktif, suka lah matematik kan. Tapi bila PDPR ni tambah macam dah masuk lah. Jadi kita cubalah kan. Jadi dengan saya harap dengan usaha yang Cikgu Syakrin
akan jalankan ini akan jadi satu benchmark lah kepada guru lain untuk penantian lain pun sama, akan kita sama-sama boleh terus meningkatkan kita punya prestasi sekolah kita lah. Jadi musim ni alhamdulillah. Jadi apa ada tak lagi cikgu-cikgu saya nak sampaikan untuk kita punya sesi pada pagi ini? Saya tak ada, cumanya pada sesi ni saya terima kasih kerana dipanggil untuk sesi ni. Sebenarnya dekat sesi ni saya nampak lebih jelas lah, kata dia punya halangan, dia punya matlamat tu saya nampak lebih jelas, dan juga saya lebih yakin lah, lebih bermotivasi lah untuk teruskan perancangan ni kerana dapat sokongan daripada pihak tabir sendiri kan. Terima kasih banyak kerana mengadakan sesi ni. Okey, jadi sebagai langkah seterusnya lah, saya yang hari ni kita dah nak apa yang saya nak buat tu. Jadi sebelum kita buat penyimpan guru nanti, Cikgu Syakrin boleh nanti hantar ke saya lah satu langkah yang dalam bentuk infografi lah, supaya senang untuk saya faham dan senang untuk cikgu-cikgu yang tu faham kan. Jadi apa tindakan yang kita, maknanya kita kena buat dengan lebih pantas kan. Kita pun dah 2 minggu berlalu ni, jadi kita kena pantas. Jadi dengan ada infografi yang jelas nanti kita lebih mudah untuk sampaikan maklumat kepada cikgu-cikgu lah. Cikgu Syakrin ada lagi yang tak ada isi. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih lah untuk Cikgu Lynette kerana meluangkan masa walaupun kita agak singkat ni. Tapi saya harap dengan apa yang telah Cikgu Syakrin sampaikan dan apa masalah-masalah yang Cikgu Syakrin rasa perlu bantuan daripada saya selaku JPK Kelana, saya insyaAllah akan cubalah sedaya upaya untuk membantu lah apa dari segi peralatan ke apa kita akan cuba bantu lah Jadi Cikgu Syakrin jangan malu-malu lah kalau rasa perlu menjumpa saya kan, bincang saya. Kalau saya tak boleh bantu, mungkin kita ada usaha yang kita boleh bincang sebenarnya. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Dan selamat berjaya. Terima kasih. Okey, terima kasih.